Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustaz semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey, semua sihat? Semua sihat? Semua sihat? Aina sihat? Sihat, Ustaz. Sihat. Jadi ustaz tengok dalam kelas ni, kelas Pak Amanah. Pak Amanah. Ada 2 orang je pelajar. Semua dua-dua sihat kan? Okey, jadi alhamdulillah ustaz nak cakap, bila kita bangun je daripada tidur, apa yang pertama yang kita ucap adalah alhamdulillah. Sebab apa? Kita diberi peluang, diberi manfaat daripada Allah SWT untuk teruskan kehidupan dan bernafas seperti biasa untuk terus beribadat kepada Allah SWT. Jadi apa yang kita perlu sebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Say alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi sebelum ustaz mula ni, ustaz nak seorang tolong baca doa. Jadi siapa-siapa yang volunteer nak baca doa? Asma nak Ustaz. Ya, semua lagi. Apa semua baca doa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Jadi ustaz nak tunjuk satu gambar. Ustaz nak semua tengok gambar ni dan teka apa yang berkaitan dengan gambar ni lah. Sebelum kita terus kepada tajuk kita. Sekejap. Okey, tunjukkan ke gambar ni. Nampak semua nampak Nampak. Ustaz. Okey, apa yang semua nampak kaitan gambar ni? Nampak bulan, Ustaz. Gambar bulan Jadi apa yang semua tahu berkaitan fungsi bulan ni sebenarnya? Bulan ni yang saya tahu lah, saya selalu nampak kalau ada bulan mesti malam tu jadi terang. Okey, malam jadi terang. Jadi Aina apa Aina nampak? Apa Aina tahu fungsi bulan ni? Sama macam Asma lah Ustaz. Malam jadi terang. Tu je lah yang saya tahu. Okey, malam jadi terang. Jadi, okey betul lah tu. Fungsi dia malam menjadi terang. Sebabkan bulan ni dia bukan mengeluarkan cahaya tapi dia menerima pantulan cahaya daripada matahari. Jadi bila kita tengok, bila malam kita keluar rumah, bila terbitnya bulan ni kita akan nampak bulan ni akan menerangi malam kita. Jadi apa yang Ustaz nak kaitkan di sini adalah analogi dia. Ustaz nak cerita berkaitan dengan utusan Allah SWT iaitu Rasul-Rasul dan Nabi. Ada berapa orang Rasul yang wajib kita tahu? Ada 25, Ustaz. Betul tak? Ada 25. Betul. Ada 25 Rasul yang wajib kita tahu. Jadi 25 Rasul dan Nabi-Nabi ni diutuskan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islamiah. Jadi apa yang Rasul dan Nabi ni bawa kepada kita adalah ajaran agama. Dan mereka juga memberi panduan kepada seluruh umat Islam dan juga bukan Islam pun mereka memberi panduan juga dari segi akhlak dan sebagainya. Dan apa yang penting berkaitan dengan bulan ni adalah mereka ni menerangi kehidupan setiap manusia di sekalian alam ni. Nampak? Jadi mereka ni sebenarnya boleh diibaratkan sebagai bulan lah. Bila datangnya mereka ni, umat Islam dan juga seluruh umat manusia ni diberi cahaya, sebagai cahaya menerangi kehidupan mereka. Jadi lepas ni Ustaz nak tunjuk satu video. Okay, siapa pernah dengar berkaitan selawat tafriziah ni? Saya Ustaz. Saya pernah dengar. Saya pun pernah. Dua-dua pernah dengar Jadi Ustaz nak semua tengok selawat ni. Sekejap lagi Ustaz nak tanya. Ustaz nak tanya apa yang didapat berkaitan dengan selawat ni. Ingat elok
صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Okey, dah dengar ah? Dah Ustaz. Dah. Tadi Ustaz tanya, tadi semua dah pernah dengar selawat tafrijiyah tu. Jadi Ustaz nak tanya, apa sebenarnya selawat tafrijiyah ni menceritakan tentang apa? Tentang Rasul lah Ustaz. Rasul Ustaz. Ya, berkaitan dengan Rasul. Jadi selawat tafrijiyah ni kita mendoakan ke atas junjungan baginda iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada yang sama kita juga mendoakan kepada kita supaya diberi husnul khatimah, dipermudahkan segala urusan dan sebagainya. Jadi pentinglah untuk kita amalkan selawat tafrijiyah ni. Kita baca sekali sehari pun dah cukup. Sebab kita bila kita baca, kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan kita akan diberi nur, cahaya. Jadi Ustaz nak buat aktiviti sikit. Ustaz nak Asma dengan Aina baca selawat ni. Okay, seorang baca selawat, seorang baca maksud. Boleh Boleh Ustaz. Okay, Ustaz saya nak baca selawat. Asma baca maksud tak? Boleh. Okey, boleh Asma baca maksud. Aina baca selawat. Okey. Okey, satu. Allah. Belum kira lagi. 1, 2, 3. Allahumma salli salatan kamilatan. Ya Allah, berilah restu Wa sallim salaman taman dan kesejahteraan yang sempurna ala sayyidina Muhammad. kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Tanhalu bihil uqadu Semoga terurai segala kesimpulan wa tafariju bihil kurabu. Dilepaskan dari segala kesusahan Wa tuqadha bihil hawaiju. ditunaikan segala hajat Wa tunalu bihi waghaibu. tercapai segala keinginan Wa husnul khawatimi. dan mendapat husnul khatimah Wa yustasqal ghamamu dan dicurahkan hujan rahmat biwajhil karim. dengan berkat peribadinya yang mulia Wa ala alihi wa sahbihi. demikian juga kepada keluarga
dan sahabat-sahabat baginda Fi kulli lamhatin wa nafasin. pada setiap kelipan mata dan hembusan nafas. Fi adadi kulli ma'lumin lak. Bahkan sebanyak pengetahuan engkau. Okey, terima kasih. Semua dapat apa yang Ustaz ajak? Dapat Ustaz. Okey, kita teruskan dengan Ustazah Asma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah semua? Waalaikumsalam Ustazah. Salam Ustazah. Sabar kan? Okey, Ustazah nak suruh semua ambil buku teks. Boleh tak? Ada tak buku teks dengan kamu? Ada. Okey. Okey, buka halaman Muka surat 92 sekarang. Muka surat 92. 92. Dah buka? Dah buka ke? Ustazah sekejap. Dah. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk utusan yang mulia. Okey, kat muka surat 92 tu kamu tengok ada apa kat situ? Ada pasal apa? Nabi dan Rasul. Okey. Ustazah nak suruh Aina baca maksud Nabi, Nabil baca maksud Rasul. Boleh? Boleh. Saya Okey, baca Aina. Ustazah. Okey. Maksud Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Maksud Rasul pula ialah Rasul seorang yang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Okey, terima kasih Nabil dengan Aina. Okey, sekarang Ustazah nak tayang kat kamu video. Mana Ustazah tayangkan? Ni Ustazah tayangkan pasal Nabi Muhammad dulu. Kita tengok cerita dia. Nampak tak semua? Belum. Tak nampak Ustazah. Tak nampak lagi ya? Tak. Okey, nampak dah. Okey, Ustazah pasang. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayat. Anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku,
dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia mendengar cerita sahabatnya, ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah bersedih. Sungguh menyedihkan. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah. Okey. Ustazah nak tayang lagi satu. Pasal kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya, mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal. Dan sampai 3 kali di atas kapal. Nama Nabi Yunus yang muncul tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup hanya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Dan paus, ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera sedia diajak beribadah kepada Allah. Maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat Okey. Itu sahaja video Ustazah nak tunjuk. Okey, lepas ni Ustazah akan ajarkan kamu menggunakan slide. Jadi Ustazah minta semua tumpukan perhatian sepenuhnya sebab lepas pada tu kita akan main game. Game dan quiz. Tajuk kita lah, tajuk hari ni iaitu tajuk apa Nabil hari ni? Ya, Rasul. Okey. Okey. Sekejap kita sambung slide. Okey, ini Ustazah nak ajar tentang utusan yang mulia. Apa tu utusan yang mulia? Siapa tahu? Siapa tu utusan yang mulia?
Nabi kot Ustazah. Betul-betul. Nabi. Nabi dan siapa satu-satu lagi? Nabi dan Rasul. Betul. Pandai dua-dua. Okey. Kita tengok dalil pula. Okey, Ustazah ada sediakan kat sini dalil wajib beriman dengan Rasul. Okey, kita wajib beriman dengan Rasul. Dalam rukun iman, beriman kepada Rasul ni rukun iman ke berapa? Siapa tahu? Siapa pandai? Yang Kepada keempat Allah, Ustazah. malaikat, 4. Okey, pandai. Rukun iman keempat. Okey, jadi Ustazah nak panggil anak murid Ustazah nama dia Nabil Akif untuk baca dalil ni. Boleh tak Nabil? Boleh, Ustazah. Okey, dipersilakan Nabil untuk baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Aina nak baca maksud? Boleh? Boleh. Aina tolong baca maksud. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Dr. Murid Ustazah. Okey, lepas tu, okey, next slide. Okey, kat sini Ustazah bawakan ada 25 Nabi dan Rasul. Ustazah nak ajak kamu nyanyi sama-sama dengan Ustazah, boleh tak? Boleh. Kita asyik cakap je kan, kita nyanyi pula. Okey, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Okey, sedap semua tepuk tangan. Okey, dekat tepi tu Ustazah ada bawakan nota kecil. Siapa boleh baca Ustazah tulis apa tu? Aina tolong baca Ustazah tulis apa tu? Ustazah tulis Rasul Ulul Azmi. Siapa Nabi. tahu? Okey, baca teruskan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Okey, pandai. Siapa tahu Rasul Ulul Azmi tu mendapa? Ulul Azmi tu mendapa? Tak tahu lah. Okey, Rasul Ulul Azmi. Okey. Rasul Ulul Azmi ni ada 5. Sebab apa mereka ni dapat gelaran Ulul Azmi tu? Okey, mereka dapat gelaran Ulul Azmi tu sebab disebabkan oleh ketabahan dan kesabaran mereka dalam menyampaikan dan menyebarkan agama Islam. Nabi-Nabi 5 ni lah yang paling sabar dan yang bukan nak kata Nabi lain tak sabar, bukan. Maksudnya kat sini Nabi-Nabi yang 5 ni mereka lagi banyak ujian dan derita yang mereka tempuh. Sebab itulah Allah bagi gelaran khas kat mereka. Allah bagi gelaran Ulul Azmi. Okey. Faham tak Nabil saya cakap apa tadi? Faham Ustazah. Okay, next slide. Okay, peranan Rasul. Okay, saya baca. Yang pertama, peranan Rasul adalah untuk mendidik manusia berakhlak mulia. Yang kedua, untuk menyampaikan wahyu Allah SWT. Okay, yang ketiga, mengajarkan cara beribadah yang sempurna. Okey, lagi 4, 5, 6 ni Ustazah nak suruh Nabil tolong baca Sat, boleh tak? Boleh. Okey, sambung. 4 Ustazah. 4, 5 dengan 6. Membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah. Menjadi contoh teladan
kepada manusia. Menjelaskan cara hidup yang diredai Allah. Okey, terima kasih Nabil. Okey, kamu semua boleh bayang tak kalau lah Rasul ni tak ada, kalau lah Rasul dan Nabi ni tak ada nak sampaikan agama Islam dekat manusia lah kan. Macam mana dengan masyarakat sekarang? Macam mana dengan masyarakat akan datang? Sudah tentunya mestilah kita ni jadi macam orang yang tidak berpedoman lah, tak ada panduan hidup pun, cara hidup pun ikut suka tunggal langgang, tak kenal Allah tu siapa, tak kenal Tuhan siapa, betul tak Aina? Betul Saza. Jadi peranan Rasul ni penting tak kamu rasa? Kamu rasa Rasul ni kalau tak ada susah tak kita? Susah. Sebab itulah kita kena sayang Rasul. Kita kena ambil tahu pasal Rasul ni. Okay, next. Okay, kepentingan beriman kepada Rasul. Kenapa penting untuk kita beriman kepada Rasul? Okay, yang pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Yang ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Keempat, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Yang kelima, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Kalaulah kita ni tak beriman kepada Rasul kan, kita ni nak, adakah kita ni akan selama kita ni akan sentiasa berakhlak mulia? Adakah kita ni akan yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah kalau kita tak beriman kepada Rasul, kalau kita tak percaya adanya Rasul? Mestilah tak kan, mestilah kita macam tak berpedoman, hidup pun ikut suka tunggal langgang. Betul tak Nabil? Betul. Okay. Okay, next. Okay. Okay, tindakan sebagai bukti keimanan kepada Rasul. Apakah tindakan kita sebagai bukti keimanan kita kepada Rasul? Yang pertama, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Contohnya, Nabi tolong baca Sat yang poin-poin sudah tulis tu. Contoh nombor 1 adalah Nombor 1. melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun, menjauhi dosa dan maksiat. Okey, nombor 2, Ustazah baca. Menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasul. Okey, Aina tolong baca poin tu. Poin nombor 2 tu. Mendalami sirah kehidupan Rasul, menjadikan sirah Nabi Muhammad sebagai sumber rujukan. Okey, pandai. Okey, yang ketiga, meneladani peribadi Rasulullah SAW. Macam mana tu? Iaitu dengan tekun dan cekal dalam menuntut ilmu, bersabar dalam setiap ujian yang melanda. Okey, ni antara tindakan lah sebagai bukti keimanan kita kepada Rasul. Sebagai bukti kita ni percaya dan cinta kepada Rasul. Okey, next. Okey, yang keempat, apa bukti tindakan yang kita boleh buat untuk kita sebagai bukti kita ni beriman kepada Rasul? Yang keempat ialah mencintai Rasulullah SAW. Macam mana nak cinta Rasul? Dengan beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Okey, Ustazah nak tanya Nabil dengan Aina, bagi satu contoh sunnah Rasulullah SAW. Boleh tak? Boleh. Ya, keluar. Okey, Nabil bagi satu dulu. Makan tangan kanan. Okey, betul. Aina? Nabi suka makan benda yang manis. Betul. Jangan makan juga. Kalau Okey. boleh lah tu. Boleh. Dua-dua betul. Jangan bergaduh. Okey, nombor 5. Menjaga masa. Tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Kita tengoklah Nabi Muhammad mana ada buang masa, berfoya-foya, buat benda-benda tak berfaedah sepanjang hidup baginda ni. Baginda memanfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Untuk kita lah, generasi-generasi kini dah akan datang. Okey, dan yang terakhir ialah berdakwah kepada orang lain. Macam mana berdakwah tu? Mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Okey. Itu dekat ini saya serahkan kepada Ustazah Aina pula.
Okey, Assalamualaikum murid-murid Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Dengar Ustazah? Okey, nampak tak ni? Ada apa kat slide ni? Nampak kartun warna biru Ustazah? Nampak. Okey. Kamu semua larat lagi ke nak sambung pembelajaran hari ni? Larat. Topik hari ni seronok Ustazah. InsyaAllah. Hari ni kita belajar apa Asma? Seronok sangat tu. Pasal Nabi dan Rasul. Pasal Nabi dan Rasul. Okey. Kalau kamu semua dah faham tentang topik hari ni, Ustazah nak tanya. Ada berapa orang Rasul yang wajib kita percayai Asma? Ada 25 Ustazah. Okey. So, sekarang ni Ustazah tak nak mengajar dah sebab tadi kamu dah belajar kan? Okey, Nabi faham tak apa yang kita belajar tadi? Faham. Good. Faham. Faham ke? Okey. Sekarang Ustazah nak kita buat aktiviti latihan uji minda. Kita buat sama-sama boleh tak? Boleh Boleh. Ustazah. Okey, sekejap Boleh. Okey. Siapa yang betul semua, Ustazah akan kasih markah kat dia. Guna kelas dojo, okey? Boleh? Boleh Ustazah. Nampak Ustazah? Okey. Okey, Ustazah nak pilih nombor berapa awak nak? Asma? Saya ke Ustazah? Ya. Saya pilih nombor 3. 3. Okey, Ustazah cakap. Okey. Apakah maksud Nabi Asma? Jawab. Okey. Buat dah. Ya. Okey. Okey, Asma dulu. Apakah Jawapan dia maksud A, Nabi Ustazah. Asma? Ustazah. Okey, kita tengok. Betul ke tak? Salah lah, Asma. Okey, Salah Asma. jawapan dia. Okey, sekejap lagi. Asma tak fokus. Okey, Nabi. Maaf Ustazah. Tak apa, sekejap lagi kita tengok semula. Nabil, Saya ke? pilih. Nabil. Pilih nombor Nabil. Nombor 8. 8. Okey, jawab. Baca dulu Nabil apa tu? Kita baca juga. Saya dah baca dah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Jawapannya Okey, ni A lah. Nabil. Jawapannya A beriman lah. kepada. Rasul. Okey. Betul. Okey, Asma boleh tak Asma sekali lagi? Asma? Ustazah. Ya Ustazah. Okey, Asma nak nombor berapa? Saya nak nombor 1. 1. Okey, baca soalan Asma. Berapakah bilangan Rasul Ulul Azmi? Saya nak jawab Ustazah, saya nak jawab. Berapa? Ada 5. Betul ni 5? Betul. Salah lah semua. Okey, kita Betul. betul. Tepuk tangan. Tepuklah tangan saya tak dengar pun. Okey, ni pusingan yang terakhir. Nabil pilih 1 Nabil. 7. 7. 7 tetap. Okey, baca soalan.
Rasul ulul azmi ialah uh, B Ustazah, barangkali B. sabar Kita dah Nabi B lah. lambat jawab. nak tahu. B lah. Apa Nabil? B. Apa dia B B. tu? Apa Para dia B rasul tu? para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalah. Ya. Okey, kita tengok betul ke tak? Betul, tepuk tangan. Ya. Okey. Nak jawab lagi ke tak ni? Nak. Okey, Asma, last. Sebab tadi Asma salah kan? Okey, pilih nombor berapa? Asma nak. Saya nak nombor 4. 4. Okey. Okey, saya baca Macam Ustazah. Okey, baca. Berapakah bilangan Nabi yang wajib kita ketahui? Jawapannya? Saya rasa macam 25. 25. Okay, kita tengok betul ke tak? Betul. Pandai Asma. Okay, Pandai, jadi Asma. pandai. Okey, ada lagi baki 4 soalan. 4 tak jawab lagi. So tadi Asma betul berapa Asma? 1. Asma? Asma. Saya rasa macam 3 je. Dua. Macam 3. 3. Oh, 2 je. Ya ke Asma ni? Okey. 1. Je. Nabi pun 2. Okey. Okey, ni Dua. last. Soalan last. Okey, siapa dapat jawab dulu, Ustazah kasih markah lebih boleh? Okey, ni Boleh. Ustazah yang pilih nombor. Okey, Ustazah nak nombor. Apakah hukum beriman kepada Rasul? Semua baca soalan. Siapa tahu? Semua baca soalan ni. Wajib Ustazah, wajib. Semua baca soalan dulu. Wajib ke? Saya tak mau baca soalan Ustazah. Saya nak jawab terus. Nabil. Wajib. Nak baca soalan, baca Nabil. Nabil baca soalan. Apakah hukum beriman kepada Rasul? B. Wajib. B, wajib. Okey, pandai. Okey, dah lah tu Ustazah rasa cukup dah untuk hari ni. Okey, macam yang Ustazah janjikan, Ustazah nak bagi mana ni? Yang macam biasa kita buat. Hadiah. Yang apa nama benda ni? Hadiah. Okey, dekat kelas dojo yang Ustazah letak markah. Asma tadi betul berapa? Betul. 1. Asma? 3 lah Ustazah, 3. 3. Okey, Ustazah letak ni lah. On task. 1. Kita tekan lagi. 2. 3. Okey, Nabil pula. Betul. 4. Ya ke? Betul. Semua tipu. Okey. Pula. Okey, puas hati dah. Wah. Good. Puas. Puas ke? Okey, so kita dah di pengakhir. Okey, kita dah di akhir kelas. Jadi Ustazah nak simpulkan, kita belajar tajuk apa hari ni? Asma, Nabil, kita Utusan. belajar tajuk apa? Tajuk Utusan Rasul apa? dan Nabi. Rasul dan Dan Nabi. yang mulia. Betul. Jadi kita sebagai umat Islam ni perlu sentiasa mengamalkan ajaran siapa? Ajaran Rasulullah. Rasulullah.
Rasulullah. Macam mana kita nak melaksanakan ajaran Rasulullah? Contohnya, kita kena menjauhi dosa dan maksiat. Okey. Ya. Jadi itu sahaja kelas pada hari ini. Ustazah harap balik rumah kamu semua boleh ulang kaji semula apa yang kita belajar hari ini. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sama-sama.